Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar? Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam siri tazkirah tiap hari Selasa pada jam ini, sekitar jam ini, untuk kita teruskan pengajian kita, di mana kita akan sama-sama mencungkil beberapa mutiara yang terdapat dalam Al-Quran. Dan pencungkilan mutiara-mutiara ini melalui tadabbur kita, refleksi kita, melalui ayat-ayat suci Al-Quran dari aspek bahasa yang disampaikan. Kerana itu tazkirah kita berjudul Indahnya Bahasa Al-Quran. Keindahan Al-Quran itu kita sama-sama menelaah, sama-sama kita bongkar dari satu sudut, dari satu aspek, iaitu bahasa yang disampaikan. Jadi jika ditanya kenapa bahasa Al-Quran ni sangat penting untuk kita menumpukan perhatian padanya, jawab je, kita ingatlah kembali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Bukan bahasa Perancis, bukan bahasa Sepanyol, bukan bahasa Melayu, Inggeris dan sebagainya, tetapi bahasa Arab. Kenapa? La'allakum ta'qilun. Agar kalian bisa memahami, bisa mengerti. Gerakkan akal fikiran kita ini, kita gunakan ia untuk berfungsi sebagai alat untuk memikir, merenung akan intipati isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri. Dan bolehlah ikuti episod-episod sebelum ini, di mana dah dikumpulkan pun dalam playlist, di mana kita bincangkan sepanjang episod yang lalu tentang banyak sangat cabangan-cabangan bahasa Al-Quran itu sendiri. Dari sudut pemilihan kosakata, dari sudut susunan ayat, dari sudut cara yang ia disampaikan melalui perumpamaan dan sebagainya. Jadi ini semua merupakan cabangan-cabangan bahasa Al-Quran yang apabila kita merenung seketika, kita mengambil masa seketika untuk memahami, baru kita akan sedar akan makna yang ingin disampaikan sebenarnya, yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita tahu sebenarnya.
Dengan itu kita tambahlah cinta kepada Al-Quran, tambah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita tergolong di antara golongan tersebut, insya-Allah, amin. Baik, jadi pada episod ini kita akan explore lagi satu sudut bahasa Al-Quran, dan ini menerusi ayat suci Al-Quran lah. Okey. Jadi ayat yang akan disampaikan atau yang akan sama-sama kita merenung seketika pada hari yang sungguh indah ini adalah ayat yang ke berapa ni? Ayat yang ke 132 daripada surah Taha. Dan satu fun fact, surah Taha ni lah yang melembutkan seorang sahabat Nabi SAW yang sangat masyhur, yang sebelum dia bukanlah dilahirkan dalam agama Islam. Okay, beliau sangat keras hatinya, sangat dahsyat menentang Nabi Muhammad SAW. Tapi apabila dengar surah Taha ini, hatinya terus lembut, dan jumpalah beliau baginda SAW untuk convert ke agama Islam. Siapakah sahabat ni? Tidak lain tidak bukan Sayyidina Umar Al-Khattab, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, khalifah kedua agama Islam daripada Khulafa Ar-Rasyidun. Jadi surah Taha ni di antara surah yang melembutkan hati yang keras seperti hati Umar kian dahulu. Jadi cukup indahlah ayat-ayat yang disampaikan dalam surah ini. Dan di antaranya adalah ayat yang ke-132 yang akan sama-sama kita renungkan untuk episod ini, insya-Allah. Jadi ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Sadaqallahul 'azim. Okey, kita pecahkan bahagian-bahagian ayat ini. Bahagian pertama, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Yang bererti, dan perintahkanlah keluargamu, ahlaka. Dan dalam sebahagian tafsir ditafsirkan ahlaka bukan sekadar keluarga tapi umat. Jadi dan perintahkanlah keluargamu, dan dalam sebahagian tafsir dan perintahkanlah umatmu untuk apa? Bis-salah, untuk mengerjakan sembahyang. Wastabir 'alaiha, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Ini menunaikan solat. Okay, ini bahagian pertama. Jadi apakah aspek bahasa daripada bahagian pertama yang boleh kita renungkan? Adalah perkataan istabir di sini. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Wastabir di sini, apakah yang ia diterjemahkan? Dalam terjemahan ia diterjemahkan sebagai teruslah bersabar. Dan bersabar ini root word, word asal yang digunakan dalam bahasa Arab adalah wasbir. Isbir, kalau kita nak suruh orang sabar, kita cakaplah isbir qalilan, sabarlah sedikit. Jadi perkataan dia di sini adalah isbir. Tapi pada ayat ini digunakan istabir. Ada tambah huruf ta di tengah tu. Tapi terjemahan dia sama kan, sabar. Tapi word asal, word yang biasa digunakan oleh orang Arab adalah isbir. Jadi kenapa pada ayat ini digunakan perkataan istabir dengan tambahan huruf ta di situ? Baik, jadi jika kita menelaah kitab yang mencungkil atau study bab bahasa, bahasa yang digunakan,
hatta ulama bahasa Arab pun mereka setuju bahawa ada satu kaedah ini, iaitu ziyadatul mabna ziyadatul makna. Yakni apabila kamu menambah binaan sesuatu kalimah, sesuatu perkataan, ini tambah binaan dengan tambah huruf lah. Jadi ziyadatul mabna ziyadatul makna. Bila kamu tambah huruf kepada suatu perkataan, kamu tambah makna kepada perkataan tersebut. Jadi mungkin dari segi surface atau secara general, secara amnya mungkin sama, yusbir dan yustabir, yakni perintah untuk bersabar. Akan tetapi jika kita menelaah tafsir-tafsir yang menyentuh bahagian bahasa, sebagai contoh tafsir Az-Zamakhsyari, beliau menyentuh tentang, beliau sentuh tentang makna atau maksud di sebalik penggunaan perkataan yustabir di sini, iaitu untuk menunjukkan yustabir ini betapa dahsyatnya kesabaran yang perlukan. Dahsyatnya kesabaran yang perlukan, dan juga tempoh kesabaran yang diperlukan. Dari segi dahsyatnya kesabaran yang diperlukan, kita nak mengajak anggota keluarga kita untuk solat, kita nak ajak orang yang mungkin kita kenal atau kita tak kenal untuk solat, senang ke? Kita tepuk dada, tanya hati, senang ke kita nak dakwah kepada orang yang mungkin tak tergerak hati nak solat on time? Kita nak ajak diorang, jomlah kita solat. Dia semudah itu ke dengan satu sentence? Okey, jom. Mungkin kalau kita ada member-member yang dah biasa solat pada waktunya, senanglah, mudah. Tetapi kalau kita renungkan, sebenarnya ia perlukan effort lah yang sangat banyak, dan kesabaran tu dahsyat lagi, dia punya kesabaran yang diperlukan. Contoh, kalau orang tu katakan, tak apalah, nanti boleh solat, banyak lagi waktu, itu satu. Atau kalau orang tu katakan, solat tak payahlah, dah tahu tak payah solat lah, macam gitu, dia terus tak nak solat pun. Apa kita jadi perlukan kesabaran kan, untuk mengajak orang-orang sebegini untuk bimbing mereka untuk solat. Jadi itulah bab yang pertama, iaitu dahsyatnya kesabaran yang perlu ada untuk mengajak orang nak solat. Dan juga tempoh, disentuhkan tempoh kesabaran yang diperlukan, kerana ini kita membincangkan tentang bab solat. Solat, dan secara khususnya solat 5 waktu, yang tiap hari kena solat, yang kita perlu lakukan tiap hari. Dan tiap hari ada 5 waktu yang wajib kita solat: subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Jadi bayangkan tempoh yang kita perlu konsisten untuk sabar. Tiap hari 5 kali kita mesti sabar untuk start dengan diri kita dulu untuk solat, dan kemudian ajak orang lain untuk solat. Kesabaran yang banyak perlu tak? Perlu. Kesabaran untuk nak bangun pada waktu subuh dan solat pada waktu subuh, perlu, dahsyat. Kesabaran nak jaga masa, kita atur jadual kita agar tidak terlepas waktu solat. Senang ke? Susah. Dengan hidup yang serba sibuk di Singapura ini, perlu effort, perlu kesabaran juga. Jadi itulah renungan Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya. Jadi yustabir ini, ia mungkin secara surface, secara amnya sama makna macam yusbir, tetapi ia memberikan makna yang jauh lebih
mendalam. Itu kesabaran yang diperlukan untuk mengajak orang lain untuk solat, terutama diri sendiri. Sangat dahsyat kesabaran yang diperlukan. Dan tempoh kesabaran itu tiap hari 5 waktu. Jadi perlukan kesabaran yang dahsyat. Jadi inilah indahnya bahasa Al-Quran, bahasa Arab ini. Apabila ia tambah huruf, dia bukan saja-saja, dia mesti ada makna yang tersirat yang perlu kita mengambil iktibar, dan dari itu kita improvekanlah, kita tingkatkan diri kita untuk menjadi lebih baik, insya-Allah. Jadi itu bahagian yang pertama. Mungkin kita boleh sambung dengan bahagian yang kedua, iaitu la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak meminta rezeki pun. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki pun. Nahnu narzuquk, bahkan kami yang rezekikan kamu. Aspek bahasa yang boleh kita renungkan pada bahagian ini adalah Allah Subhanahu wa taala memanggil dirinya dengan kata nama ramai, kata nama majmuk, di mana dia katakan kami, nahnu narzuquk, kami yang memberi rezeki kepada kamu. Di persoalan timbul di sini, bukankah Allah itu satu? Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Kenapa dalam ayat ini gunakan kata ganti nama yang memberi makna ramai, kami? Adakah ini bermaksud Allah itu bukan satu, Allah itu ramai? Terdapat contradiction dalam Quran. Adakah ini yang dimaksudkan? Tidak. Takkan kan Al-Quran ada cacat sebegini. Jadi Al-Quran ini mesti ada makna di sebaliknya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala gunakan kami? Jadi kadang-kala dalam penggunaan bahasa Arab ini, tidak selalunya penggunaan kami ini bermaksud ramai. Bahkan ia mungkin bermaksud satu orang, tetapi digunakan kami atau kata nama ramai agar untuk menunjukkan ta'zim, ala sabili ta'zim, untuk menunjukkan keagungannya. Jadi kita bagi satu contoh. Dalam culture, adat bahasa yakni orang Arab, jika mereka nampak atau ada tetamu, ada tetamu terhormat, dia akan kata tasharrafna bihudurik, tasharrafna biliqaik, sebagai contoh. Kami bangga dengan perjumpaan kamu, tasharrafna bihudurik. Tapi ada juga instance diorang akan katakan tasharrafna bihudurikum. Satu orang je yang datang, tetapi diorang gunakan kata ganti nama ramai, hudurikum. Jadi kenapa? Untuk mengagungkan tetamu tersebut, datang dari jauh, statusnya sangat tinggi dan sebagainya. Kerana itu dia gunakan kata ganti nama yang ramai, kum. Kembali kepada ayat ini, nahnu narzuquk. Bila Allah Subhanahu wa taala katakan kami memberi rezeki kepada kamu, bukan nak katakan Allah itu ramai. Allah tetap satu, tetapi nak tunjukkan betapa luas rezekinya, betapa agung dia sebagai Tuhan, luas, dia maha memberi, kan, Ar-Razzaq. Jadi kerana itulah digunakan kata ganti nama ramai, nahnu. Jadi ini boleh jadi satu sudut bahasalah yang kita jadikan sebagai renungan. Untuk membuktikan
bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyia-nyiakan, mensia-siakan hamba-Nya, tidak akan meninggalnya begitu sahaja. Dia tetap akan memberikan rezeki. Dan ini kerana Allah itu maha memberi, maha mengurnia rezeki, Ar-Razzaq. Dan dibuktikan lagi dengan ayat ini dengan penggunaan kata ganti nama ramai. Okey, nahnu, kami. InsyaAllah okay, kita cukuplah dengan renungan daripada ayat ini. Okay, kita renungkan untuk sebagai rumusan, kita renungkan dua bahagian. Yang pertama adalah istabir. Okay, istabir sama makna dengan isbir secara amnya, tetapi dengan penambahan huruf di situ, ia memberi makna yang mendalam. Okay, kesabaran yang diperlukan sangat dahsyat. Sepanjang 5 waktu tiap hari perlu sabar untuk mengajak orang untuk solat pada waktunya. Dan juga kita renungkan juga firman Allah, nahnu narzuquk, kami yang mengurniakan rezeki. Bukan bermakna atau bermaksud Allah itu bukan satu dengan penggunaan perkataan kami, akan tetapi ia menunjukkan betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala, maha pengurnia rezeki kepada hamba-hambanya. Baiklah, semoga sesi ini bermanfaat bagi kita dan semoga ia tambah cinta kita kepada Quran, Al-Quranul Karim, dan juga kita tambah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Terima kasih sudi mengikut episod ini, dan kami sangat hargai sokongan para jemaah sekalian kepada masjid-masjid seantero Singapura, atau secara khususnya Masjid Kamus Siglap. Dan teruskanlah sumbangan kalian kepada masjid-masjid dan juga Masjid Kamus Siglap. Boleh dapati nombor-nombor untuk donate di bawah melalui PayNow, fund transfer dan juga MOS website. Diteruskanlah sumbangan kalian, kami amat memerlukannya dan amat menghargainya, agar dapat kita teruskan program-program kita online, insya-Allah. Terima kasih lagi sudi mengikuti episod ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.